pasti juga, sekitar 21-22 orang, untuk kita rekodkan dalam bentuk arsip. Menuju 2 dekad perjuangan untuk keamanan sempadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan kami pada malam ini, khususnya dalam kita meraihkan sambutan 2 dekad Global Peace Mission Malaysia. Saya Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin sebagai moderator anda, dan pada malam ini untuk siri yang ketiga bagi Reflect Series, kita bawakan wacana berkaitan dengan masa depan dan skep kemanusiaan, prospek dan juga cabaran, yang mana kita tampilkan 2 orang tokoh yang saya fikir sesuai untuk bercakap tentang soalan future, dan kedua-dua tokoh yang kita kenal pasti pada malam ni adalah merupakan individu yang sebenarnya bergerak aktif dan kita kata masih lagi konsisten dalam gerak kerja aktivism sama ada di dalam negara dan juga di luar negara. Saya tampilkan pertamanya, saya lalukan kehadiran Profesor Radia Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Rektor bahagian hal ehwal pelajar dan juga komuniti di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih Dr. Zulkifli, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih GPM. Sama-sama. Seterusnya background di belakangnya itu adalah real, bukannya green screen ya. Saudara Zulkifli Johar juga merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia dan juga merangkap ahli lembaga pemegang amanah Global Peace Mission sendiri. Apa khabar Abang Ju? Saya lebih mesra dengan panggilan Abang Ju. Baik, Alhamdulillah. Dia dengar suara saya? Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga alu-alukan dan kita raikan sebenarnya masa dan ruang yang diberikan oleh kedua-dua panelis kita pada malam ini di atas kesempatan, walaupun kita faham bahawa tugasan mereka memerlukan untuk mereka berada di mana-mana dan penghargaan daripada kami kerana dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baiklah, kita dah pergi kepada siri yang pertama. Siri kedua malam ni kita sebenarnya bersedia untuk membincangkan berkaitan dengan masa depan berkaitan isu kemanusiaan ini. Tapi membina premis sebelum bercakap tentang masa depan ni, kita nak dengar juga pengalaman kedua-dua tokoh ni. Saya mungkin mulakan dengan Saudara Zulkifli Johar. Penglibatan saudara sendiri dalam dunia aktivisme ini, khususnya dalam gerak kerja bantuan kemanusiaan dan inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Saya rasa mungkin banyak, tetapi panel mahu tahu ataupun malam ni baru dia tahu bahawa rupanya Zulkifli Johar. Jadi kita nak dengar apa sumbangan dan juga penglibatan saudara Zulkifli, kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arini nafsi fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira.
Terima kasih sekali lagi kepada saudara Fahmi yang saya hormati, rakan bicara wara Profesor Dr. Zul yang turut bersama-sama kita pada malam ini, seorang profesor yang juga merupakan juga aktivis yang aktif di lapangan. Alhamdulillah, terima kasih Global Peace Mission Malaysia kerana sudi menjemput pada malam ini. Ini mengingatkan saya dengan hari-hari bersama dengan Global Peace sebagai salah seorang aktivis yang aktif bersama dengan Global Peace Mission Malaysia. Juga sempat menyaksikan penubuhan, asas penubuhan kepada Global Peace Mission Malaysia ketika berlakunya ataupun tercetusnya perang Afghanistan dengan Amerika ketika kita lihat sekitar awal tahun 2001, sehinggalah terlibat juga secara langsung bersama dengan Global Peace Mission Malaysia dalam pelbagai aktivisme bantuan kemanusiaan. Termasuklah yang paling saya ingat saudara Fahmi adalah ditugaskan untuk ke Balakot. Balakot ni merupakan tempat terbunuhnya Osama bin Laden. Ketika itu saya masih ingat ditugaskan untuk menghantar bantuan ketika berlakunya gempa bumi di kawasan pergunungan di Balakot, utara Pakistan, di mana di situ juga kita lihat terjadinya pembunuhan ke atas Osama bin Laden, tempat persembunyian Osama bin Laden ketika tentera Marine Amerika menembak mati Osama bin Laden. Saya ingat banyak perkara-perkara yang saya pelajari khususnya berkaitan dengan erti kemanusiaan lah bersama dengan Global Peace ketika menjalankan banyak misi-misi kemanusiaan bersama dengan Global Peace Mission Malaysia. Dan juga untuk pengetahuan saudara Fahmi dan rakan-rakan sekalian, saya juga terlibat menubuhkan dan mengasaskan bersama-sama dengan saudara Syahrir Asfar iaitu Malaysia Lifeline for Syria yang kemudiannya diserapkan masuk ke dalam Global Peace Mission Malaysia ketika itu, ketika tercetusnya perang saudara dalam bumi Syria pada tahun 2011, di mana kita dihampiri oleh sekumpulan pelajar-pelajar Syria di UIA untuk membantu mereka yang terkesan dengan perang saudara yang berlaku dalam bumi Syria. Cuma kita terkesan kerana kita pernah menjadi tetamu Bashar al-Assad ketika persidangan Al-Quds pada tahun 2007. Di-host sendiri oleh Presiden Bashar al-Assad. Saya menyaksikan sebelum dan selepas perang begitu tragik apabila kita lihat bumi yang disebutkan dalam surah Al-Isra, alladzi barakna haulahu, itu ditimpa dengan ujian yang begitu berat, saudara Fahmi. Itu mungkin mukadimah awal, Fahmi, sebelum kita pergi bicara lanjut pada pusingan yang seterusnya. Terima kasih Saudara Julfitri. Beliau juga sebenarnya terlibat aktif bersama dengan Kementerian Olahraga dan Sukan dan ada beberapa inisiatif yang mana kita masih lagi konsisten dan terlibat sama dalam membantu inisiatif di bawah platform MyCore. Mungkin itu nanti akan disentuh juga nanti oleh Saudara Julfitri. Saya pergi dulu pada Dr. Zulkifli Hasan, juga sebagai akademia, intellectual public dan pada masa sama juga sebenarnya bagian aktif dalam dunia aktivisme ni. Mungkin sosok itu dikenali di universiti, pastinya orang ingin tahu juga apa sebenarnya sumbangan di... Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fahmi, sahabat saya, saudara Julfitri, Presiden MBM dan seterusnya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih di atas jemputan. Saya merasakan sangat berbesar hati menerima jemputan walaupun merasakan belum layak untuk menjadi panelis kemanusiaan kerana pengalaman yang begitu cetek, begitu singkat, tapi mungkin beberapa perspektif yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada GPM yang sudah pun mencecah umur 20 tahun dan insya-Allah GPM akan terus terbang tinggi memberikan jasa kepada umat insya-Allah. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan pengalaman terlibat dalam kemanusiaan ini, bolehlah saya katakan bahawa saya bukanlah pengasas ataupun kepada mana-mana institusi, namun begitu sebagai ahli akademik saya merasakan perlunya seorang ahli akademik untuk tidak hanya duduk di bilik berhawa dingin, perlu turun padang, perlu bersama mendengar denyut nadi rakyat, denyut nadi umat
dan saya telah pun bermulakan perjalanan sebagai ahli akademik kam aktivis, insyaAllah. Mungkin pengalaman yang sedikit ketika berada di UK, saya terlibat dalam kemanusiaan ini dalam bentuk yang advokasi ataupun dalam bentuk advokasi dengan Palestinian Solidarity Campaign. Bagaimana kita melakukan advokasi memperjuangkan hak rakyat Palestin bersama dengan orang-orang Yahudi, bersama dengan orang-orang penduduk UK dan bersama dengan penduduk-penduduk yang lain termasuk juga pelajar-pelajar dari seluruh dunia. Kita memperjuangkan hak Palestin, dan itu saya mempelajari dari aspek advokasi di peringkat antarabangsa sehingga di peringkat di mana kita tengok European Union dan sebagainya. Itu yang pertama. Dari aspek di UK juga saya juga terlibat dengan beberapa aktiviti kemasyarakatan yang lain, dan aktiviti ini aktiviti yang terlebih kepada intellectual dan juga advokasi, bukan lebih kepada kemanusiaan yang berbentuk humanitarian aid. Ketika saya berada di US, ketika berada di Amerika, yang ini saya mempelajari satu mungkin pengalaman baru apabila saya terlibat dengan satu organisasi dipanggil Hunger Van di New York, ya, di mana kami setiap kali hujung minggu akan memasak makanan-makanan untuk homeless, dan di situ saya diajar bagaimana untuk etika dan juga tips-tips untuk membantu kemanusiaan dalam konteks metropolitan seperti bandar New York. Dan saya merasakan ini merupakan pengalaman yang di antara yang paling berharga, bagaimana kita bersama-sama dengan pelbagai kaum di New York, kita memberikan makanan kepada homeless di sekitar Central Park, ya. Dan juga di Amerika pada waktu itu saya juga terlibat aktif dengan dua badan advokasi, iaitu Associations of Muslim American Lawyers dan juga Muslim Bar of New York. Mereka ini juga menjalankan aktiviti advokasi, terutamanya memperjuangkan hak-hak asasi manusia, merangkumi dan merentasi agama, merentasi bangsa. Dan ini saya sangat berterima kasih kepada Mubani dan Amal ini kerana mereka mendedahkan saya bagaimanakah advokasi yang sangat penting dan signifikan, terutamanya apabila kita berbicara dengan United Nations ketika waktu itu bagaimana PBB ataupun United Nations itu beribu pejabat di New York, dan saya merasakan itulah di antara perjalanan advokasi peringkat antarabangsa yang membuka mata saya. Dan di Malaysia, saya bersama dengan ABIM, bersama dengan ABIM Malaysia, ABIM Negeri Sembilan, dan juga termasuk juga bersama dengan Global Peace Mission Malaysia. Dan mungkin saya boleh rumuskan di sini, di antara misi kemanusiaan saya yang paling saya tidak dapat lupakan adalah ketika saya bersama-sama dengan sahabat masuk ke Gaza dan kita melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza yang merentasi satu peristiwa dan perjalanan yang saya rasa tidak akan dapat lupakan. Dan di situlah saya menanamkan sikap bagaimana saya begitu menyanjung tinggi setiap mereka-mereka yang terlibat dalam aktiviti kemanusiaan, yang mempergadaikan, yang memperjudikan nyawa mereka, yang sanggup mengambil risiko, dan mereka masih terus istiqamah meneruskan misi-misi kemanusiaan. Dan saya merasakan pengalaman itu begitu pengalaman yang menguji keimanan, dan akhirnya dapat membuka mata bahawa untuk menjadi seorang manusia yang terbaik adalah kita perlu memikirkan dari sudut kemanusiaan, khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Menarik sekali pendahuluan mukadimah kedua aktivis kita narasumber pada malam ni. Anda yang mengikutinya boleh like, boleh share dan juga berikan komentar, pandangan dan juga soalan sekiranya ada kepada mereka untuk saya ajukan. Dan kita harapkan pembincangan pada malam ni sebenarnya untuk kita dapatkan suatu gambaran bagaimana sebenarnya untuk kita bawa ke depan agenda kemanusiaan ini. Tidak hanya melihat pada GPM itu sendiri, tapi kita melihat pada segmen kita kata apa, bantuan kemanusiaan yang ada dalam keadaan kita lihat dan percaya bahawa di Malaysia sekarang ni kita nampak ada
peningkatan dan juga ada kecenderungan untuk anak muda terutamanya terlibat dalam kerja-kerja begini. Soalan pada Abang Fitri, dalam konteks ini apabila anak muda terlibat, pertamanya mungkin orientasi nak lihat keputusan dan result yang cepat. Itu satu. Yang kedua, program inisiatif yang dibuat tu bersifat touch and go dan juga sementara kelihatannya. Mungkin sekadar ambil satu ni, ambil gambar balik, maka dianggap selesai. Jadi bagaimana melihat pada isu dan macam mana kita nak pergi lebih jauh supaya tidak hanya mencari fame dalam arti kata populariti, tetapi sebagai bentuk sebenar kita menyantuni umat di bawah. Ya, terima kasih kepada saudara Fahmi atas satu soalan yang cukup baik dan penting yang menjadi asas kepada mengapa kita beraktivisme di lapangan. Dan memang pada awalnya, pada setiap perjuangan kita diajar untuk membetulkan niat dan kemudian membetulkan mengapa kita terlibat dalam satu kerja-kerja aktivisme. Saya diajar dulu supaya kita set dulu kita punya niat, apa yang kita buat ni adalah untuk kita membantu bukan saja rakyat dalam negara tetapi rakyat di luar negara. Dan sudah tentu kita diajar bahawa niat ni mempunyai kesan geometrical effect. Yang mana kalau kita tersasar sedikit, hanya 5 ke 10 darjah pada awalnya, maka natijah di akhirnya akan lari jauh daripada sasaran yang kita cuba untuk capai. Jadi penting untuk pada awalnya mengapa kita terlibat dalam dunia aktivisme ini adalah kerana untuk kita membantu masyarakat yang memerlukan dan bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk kita mendapatkan pujian ataupun kita mendapatkan coverage daripada media, tetapi bila kita terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan, dalam kerja aktivisme, kerja dakwah ataupun dalam konteks yang kita sedang perkenalkan sekarang, kerja belia profesional ini adalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk kita berkhidmat kepada pada masyarakat. Dan juga kita diajar untuk kita bukan sahaja menyelesaikan sesuatu perkara itu dalam konteks yang short term. Ya, dalam dunia aktivisme ni, dalam dunia kemanusiaan ni kita ada dua. Satu, berbentuk operasi. Kita menghantar bantuan kemanusiaan. Kita membantu orang yang susah. Dan yang keduanya, kita nak pastikan bantuan kemanusiaan itu bersifat short term. Ya, dia akan bersifat sementara. Dan sebab itu kita diajar untuk second partnya adalah untuk belajar bagaimana untuk kita advocate, untuk kita menyelesaikan masalah itu dalam bentuk jangka panjang. Kalau bantuan kemanusiaan dia bersifat short term. Kalau advocacy dia bersifat long term untuk menyelesaikan root cause, punca sesuatu permasalahan itu. Sebab itu untuk kita memastikan sustainability of the program, untuk memastikan kesinambungan bantuan kemanusiaan, untuk memastikan kesinambungan sesuatu projek untuk membantu masyarakat. Sebab itu kita tekankan kepada capacity building. Mengapa kita tubuhkan Malaysian Youth Volunteer Leaders di bawah Kementerian Belia dan Sukan? Sebab kita nak train sukarelawan kita bukan sekadar touch and go, bukan sekadar buat satu program kemudian tinggal, tapi kita nakkan mereka ini mempunyai specific skill, mempunyai kemahiran yang khusus. Bila dia dicampakkan dan ditempatkan di lapangan dalam konteks bantuan kemanusiaan, dia tahu apa nak buat. Dia ada specific skill, dia ada fokus, dia tahu berhadapan dengan event, dengan situasi yang sukar sebagai contoh yang kita pernah train. Bagaimana mereka berhadapan kalau bunyi bom dalam konteks bantuan kemanusiaan, kita terpaksa masuk ke dalam zon-zon perang. Kita ajar macam mana nak event berhadapan dengan checkpoint. Kita diajar dan kita mengajar mereka bagaimana untuk berhadapan dengan bunyi-bunyi bom sama ada dekat ataupun jauh. Sebab itu asas-asas training. Sebagai contoh yang abang-abang kita ajar, kebiasaannya kalau nak train aktivis ni ditempatkan di kampung orang asli dulu. Dalam bulan puasa. Itu antara latihan-latihan asas untuk menguji kesabaran, untuk menguji orang kata kemampanan seseorang aktivisme itu sama ada dia boleh bertahan atau tidak. Ya, itu antara yang kita tekankan. Soal niat satunya yang awal saya sebut, satunya soal latihan-latihan spesifik supaya aktivis-aktivis kita ni mempunyai latihan kemahiran yang very spesifik. Saya masih ingat dalam konteks Fahmi, dalam konteks Maiko, even kita ajar
bagaimana mereka boleh menjadi seorang clown, badut. Ya, kita panggil Dr. Bubble, Iskandar, Brother Iskandar, ajar macam mana mempunyai skill menjadi badut, kerana skill menjadi badut pun penting untuk digunakan ketika berlakunya ataupun apabila aktivis itu masuk dalam kawasan-kawasan perang ataupun kawasan yang lepas berlaku tsunami, maka kanak-kanak terutamanya mereka berhadapan dengan trauma. Jadi kita equip supaya inilah yang menyedarkan mereka bahawa inilah sebenarnya kalau nak jadi volunteer, dia bukan sekadar kita pergi kemudian buat program one off kemudian balik. Akhirnya hasilnya tidak ada. Bahkan di setengah tempat, bahkan sukarelawan mengganggu pula mangsa-mangsa banjir sebagai contoh. Baru ni banjir di Pahang kan, memang semua orang nak pergi, semua orang nak bantu, tapi bila tidak ada specific skill, dia bukan membantu tapi dia sebenarnya mendatangkan masalah baru. Sebagai contoh, lambakan makanan yang tidak terkoordinasi. Kerana masing-masing nak buat, dia tidak faham tentang perlunya ada koordinasi, perlunya cek apa keperluan asas awalnya. Itu semua skill-skill yang diajar pada awalnya, saudara-saudara sekalian. Jadi itu penting, niat satunya, kemudian specific skill, dan akhirnya yang penting bagi saya adalah untuk meletakkan satu visi dan misi yang besar. Mengapa mereka ini membuat kerja-kerja sukarela? Satunya niat tadi, yang keduanya adalah mesti ada specific skill, dan yang ketiga yang terakhirnya mesti ada satu tasawur ataupun satu pandangan sawar yang lebih besar mengapa mereka membuat kerja-kerja sukarela. Sebab itu antara bila kita mengasaskan Malaysia Youth Volunteer Leaders, Saudara Fahmi, kita letakkan modul yang paling pertama adalah modul mengapa bersukarela. Apa yang mereka cari sebenarnya bersukarela ni? Kan, mengapa jadi aktivis? Kan, mengapa membantu orang? Akhirnya kita masukkan input-input seperti membuat kerja-kerja sukarela ni bukan sekadar membuat baik, bukan sekadar membantu orang susah, tetapi melawan kejahatan, melawan penindasan, melawan keberobrokan. Bukan sekadar kita bantu orang miskin, bukan sekadar kita buat baik, tapi kita juga melawan kejahatan. Sebab itu kita bawa buku-buku seperti John Perkins, kan, The Confession of an Economic Hitman. Kita bagi tahu bahawa dunia ini dikuasai oleh orang yang jahat yang mahu menindas orang yang miskin. Yang miskin terus miskin. Jadi kita bagi tahu tentang satu gambaran yang lebih besar supaya mereka faham bahawa kerja-kerja sukarela ini bukan sekadar kita buat baik, bantu orang, tapi kita sebenarnya melawan kejahatan, menegakkan keadilan sosial, kemudian kita menamatkan keberobrokan yang sebenarnya inilah yang menjadi root cause kepada permasalahan itu. Itu tiga perkara, saudara fahami. Satunya niat, yang keduanya kena ada kemahiran yang spesifik, dan juga yang ketiganya mesti ada satu matlamat yang lebih besar. Barulah mereka faham bahawa bukan sekadar kita bersukarela. Saudara Fitri, satu sebenarnya dah menyentuh juga tentang ini, sebenarnya cabaran kita terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan ni, tapi disebutkan juga tadi tentang dunia hari ni, soal kesenjangan tu satu hal, tapi kita berhadapan dengan realiti pandemik. Istilah new norms tu seolah jadi satu istilah yang jadi satu perkara yang baru kan. Sekarang ni banyaklah kita sebut new norm, sekarang kita dengar New Zealand pula. Mungkin Dr. Zul, kalau boleh kita nak dapatkan juga bagaimana sebenarnya membaca masa depan dalam erti kata kita berhadapan dengan situasi pandemik, iaitu kita merujuk kepada persoalan sakit kesihatan yang berlaku di seluruh dunia. Barangkali mungkin ada trend-trend tertentu juga. Kita bercakap juga tentang apa yang terjadi khususnya krisis di negara-negara tertentu yang barangkali tidak pernah kita bayangkan akan terjadi perkara tersebut, tapi terjadi. Jadi mungkin saya ingat semalam juga perbincangan dengan salah seorang senior, Saudara Nizar juga menyebutkan dan ini pengalaman Dr. Zul sebutkan bila ke Gaza tadi, dia sebut bahawa Gaza ni sebenarnya satu negara dan lokasi yang sangat aman damai, tapi jika tidak ada perang. Jadi sebaliknya itu. Jadi kita lihat pada kontradiksi yang ada, realiti yang ada itu sebenarnya kita hidup dalam suasana perang, kita hidup dalam suasana pandemik. Mungkin ada sesuatu yang Dr. Zul ingin kupas. Okay, terima kasih Fahmi.
Mungkin sebelum kita terus meninjau landscape kemanusiaan dalam pada masa hadapan, mungkin kita perlu melihat apa yang berlaku, realiti yang kita hadapi pada hari ini dan trend dan juga emerging issues yang kita saksikan berlaku di seluruh dunia. Kalau kita lihat trendnya adalah yang tidak yang tidak mencerahkan sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana laporan-laporan yang dikeluarkan oleh United Nations dan sebagainya, kita lihat bahawa purata refugees masanya sebagai refugees meningkat sehingga purata setiap seorang refugees sehingga hari ini menghabiskan masanya sebagai refugees mencecah sehingga 17 tahun. Itu dia punya purata. Dan purata bagi displaced person di dunia meningkat sehingga mencecah 70 juta manusia. Ya? Dan senario yang berlaku juga adalah funding ataupun pembiayaan bagi kemanusiaan ini juga meningkat sehingga 22 bilion. Sedangkan income generation ataupun funding yang dapat adalah hanya lebih kurang 50%. Maknanya terdapat jurang yang begitu besar di antara keperluan dari segi aspek funding dan juga kepada keperluan untuk kemanusiaan. Itu realiti yang ada pada hari ini. Jadi apa yang saya ingin kongsikan, saya boleh gariskan beberapa trend ataupun landscape baru yang merubah ataupun memberikan satu kesan yang signifikan terhadap landscape kemanusiaan. Yang pertama ialah convergence of global crisis. Apa yang saya maksudkan ialah jika dahulu ianya adalah bersifat yang tidak dalam skala yang besar, tetapi hari ini ia berlaku dalam skala yang begitu besar. Bagaimana konflik, ideological shift, demographic changes dan climate change sebagainya telah memberikan impak yang begitu besar dan akhirnya ia telah create satu fenomena yang baru. Sebagai contoh, climate change, dia telah menimbulkan satu istilah yang baru dipanggil environmental refugees. Environmental refugees. Dan kita lihat bagaimana dikatakan pada tahun 2050 kebangkalian berlakunya environmental refugees ini seramai lebih 150 juta manusia pada 2050. Itu yang dijangkakan oleh para saintis. Dan juga ada juga yang mengatakan bagaimana ianya juga akan mengakibatkan jurang di antara keperluan kepada makanan dan juga kepada apa yang berlaku ke manusia. Itu yang pertama, convergence of global crisis. Dalam skala yang besar, dia merentasi sempadan, ia merentasi jurang kemanusiaan. Yang kedua adalah berkenaan dengan konteks landscape kemanusiaan akan berubah kerana ianya akan di shape ataupun dibentuk menerusi technological development. Ya, kita lihat bagaimana teknologi dengan Industry Revolution 4.0 dan technological revolution yang berlaku pada hari ini, ianya mengubah banyak landscape kemanusiaan kerana sama ada ianya boleh digunakan untuk kebaikan ataupun digunakan untuk keburukan. Ya, jadi technological development ini mengubah agak signifikan juga dari aspek financing, crowdfundingnya, dari aspek datanya, dari segi aspek humanitarian map dan competition map dan sebagainya. Ianya memberikan itu trend dan apa yang berlaku. Yang ketiga adalah berkenaan dari segi reduction of funds ataupun pengurangan fund ataupun dana-dana kemanusiaan. Oleh kerana perkembangan yang begitu meningkat dari segi aspek penubuhan pelbagai NGOs dan civil societies, malahan di Malaysia kita ada lebih kurang 50,000 NGOs yang bekerja dalam pelbagai sektor dalam pelbagai bidang dan akhirnya ianya mengecilkan jumlah dana yang available dan ini memberikan satu kesan yang sangat signifikan kepada organisasi kemanusiaan. Dan dikatakan organisasi kemanusiaan kini mengalami kekurangan dana, malahan apa yang berlaku ialah di antara permasalahan yang berlaku ialah dana yang terhad berbanding dengan
keperluan yang banyak dengan perkembangan yang terkini. Dan yang keempat yang mungkin saya kongsikan ada sini adalah trend yang keempat ialah cabaran kepada aspek international humanitarian law. Okay? Yang ini mungkin ramai yang tidak perasan bahawa bagaimana international humanitarian law juga ia berkembang secara dinamik. Dan apabila berlakunya perkembangan dan aspek kemanusiaan, apabila berlakunya ada konflik, ada peperangan dan sebagainya, akan terdapat beberapa isu-isu baru yang perlu kita tangani secara serius. Dan perkembangan international humanitarian law ini di antara mekanisme yang sangat penting untuk kita lihat dari jangka masa hadapan bagaimana ia dapat menangani isu-isu humanitarian yang berlaku di dunia. Dan mungkin akhir sekali apa yang saya boleh kongsikan adalah trend yang berlaku dan juga akan berlaku adalah apabila berlakunya the changing nature of ataupun berlakunya perubahan terhadap konflik yang berlaku di seluruh dunia. Ya, apabila berlakunya perubahan konflik ini, jika dahulu konflik yang berlaku di war zone ataupun di zon perang, tetapi laporan yang dilakukan pada hari kalau kita tengok lebih kurang daripada 1 juta kematian akibat daripada armed konflik ini, didapati bahawa 3/4 mereka adalah berlaku di luar zon perang. Dan ini merupakan naratif baru yang berlaku dan malahan ianya melibatkan orang awam, melibatkan orang yang tidak terlibat dalam konflik itu sendiri, peperangan. Jadi ini di antara beberapa naratif dan trend yang sangat membimbangkan dan kita memerlukan satu landscape ataupun new architecture, landscape kemanusiaan bagi kita dapat menangani kekurangan dana, dapat menangani konteks international humanitarian law, dapat menangani dalam aspek convergence of a global crisis dan juga dapat menangani bagaimana the changing nature of armed conflict itu sendiri. Dan ini yang perlu diadakan. Maka saya sebelum saya menutup untuk sesi round kedua ini adalah sangat perlu untuk organisasi kemanusiaan seperti GPM untuk kita melihat bagaimana the emerging issues, the trend. Okay, kemudian kita lihat apa yang boleh berlaku pada akan datang. Kita try buat future scenarios dan akhirnya dari situ kita katakan ada satu perancangan, satu strategi yang boleh kita menangani beberapa isu yang kita kenal pasti dan insya-Allah kita dapat melakukan satu perancangan yang bukan hanya untuk menangani isu secara jangka pendek tetapi apa yang lebih penting secara konkret dan juga secara jangka masa panjang ataupun long term planning. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sul, satu pendekatan yang saya fikir menarik untuk kita bincang lanjut dan kita dah memahami trend dan juga senario dan keperluan untuk kita memikirkan satu landscape baru disebutkan tadi. Dalam hal ini juga saya fikir bagaimana strategi ke depan apabila kita melihat isu yang dibentangkan tadi seolah bahawa kita berada dalam dunia yang begitu kompleks sifatnya, cabaran begitu banyak, trend-trend yang ada itu sebenarnya tidak memberikan kita kecukupan untuk kita bertindak secara sendiri. Jadi melihat pada pendekatan wacana ketika hari ini, kita melihat bahawa pendekatan yang bersifat kolaboratif, engagement, itu juga satu keperluan semasa sekarang. Tak lagi bersifat kita kata kompetitor bersaing secara tidak sihat. Sejauh mana kita melihat pada naratif itu Abang Ju? Pada masa sama juga, adakah dalam hal ni ada keperluan untuk setiap NGO ni, khususnya GPM, memerlukan niche yang tertentu saja? So kita complement each other dengan rakan-rakan yang lain. Ya, terima kasih kepada saudara Fahmi. Ini juga berdasarkan pengalaman kita apabila kita berhadapan dengan pelbagai NGO. Tentu kita akan berhadapan dengan persaingan dan pengalaman kita pun apabila kita membentuk satu gabungan antara NGO-NGO yang berkaitan dalam bidang yang sama, sudah pastinya salah satu yang kita tidak boleh lari adalah setiap NGO mahu mereka menonjolkan NGO mereka ke depan. Sebab itu dalam gabungan kita biasa akan berhadapan dengan kesukaran untuk mengekalkan satu gabungan kerana setiap NGO dia tak suka dictate, mereka autonomi dan ada kelebihan masing-masing. Sebab itu dalam konteks MBM pun kalau saya mengetuai sesuatu inisiatif,
Kebiasaannya perkataan yang kita akan gunakan adalah kita hanya coordinate saja, bukan dictate. Bila kita gunakan perkataan coordinate rather than dictate ataupun lead, kita take the lead, maka NGO-NGO lain dia akan rasa selesa dan dia akan rasa empowered. Dan sebab itu koordinasi penting saya lihat. Dan kemudian yang keduanya yang saya lihat penting untuk kita mengkoordinasi kekuatan setiap daripada NGO. Kita tak boleh work in silo. Sebagai contoh, ketika banjir yang berlaku pada sebulan 2 yang lepas, kalau di peringkat NBM kita mengumpulkan 7 ataupun 8 NGO-NGO yang membuat bantuan kemanusiaan, membuat bantuan banjir, dan kemudian kita tanyakan pada setiap NGO itu apa kekuatan dan resource yang mereka ada, sumber-sumber yang mereka ada. Sebab itu dalam konteks ini penting untuk kita adanya kemahiran mengkoordinasi, kemahiran untuk mencari setiap NGO itu apa kekuatan-kekuatan yang ada, supaya kita boleh koordinasi satu, kemudian kita boleh mobilize di akar umbi. Dan saya lihat memang sudah sampai masanya, kalau kita lihat pun dalam konteks dunia yang begitu kompleks, yang banyak cabaran-cabaran dan juga permasalahan-permasalahan, kita percaya kepada perlunya setiap NGO itu dia fokus kepada kekuatan dia. Dia tak boleh dah jadi jack in all part, master in none. Maknanya dia nak buat semua. Ya, dan nature NGO pun kita lihat memang setiap NGO tu dia akan fokus kepada kekuatan dan kelebihan dia masing-masing. Sebagai contoh, saya lihat GPM memang kena fokus apa kekuatan dan kelebihan-kelebihan yang dia ada dan dia fokus dan dia championing. Tak perlu bersaing tetapi dia complement dan juga fokus kepada kekuatan-kekuatan yang ada kepada GPM dan tidak ada kepada NGO yang lain, dan kekuatan-kekuatan lain tu dikomplement saja dengan NGO-NGO yang lain. Jadi saya lihat di situ bahawa penting untuk kita fokus kita punya kekuatan sebenar yang mungkin NGO-NGO lain tidak ada kepada kekuatan tersebut. Dalam konteks MBM sebagai contoh, kita NGO yang memang fokus kepada menjuarai, membawa suara belia, kemudian yang keduanya kita menyediakan platform-platform belia untuk bersuara, dan yang ketiganya adalah untuk menghantar belia itu sendiri untuk bersuara. Sebagai contoh, kita bawa suara. Ya, kita bawa suara belia sebab kita MBM ni masuk ke dalam platform-platform pembuatan keputusan dan polisi nasional yang NGO-NGO lain tak masuk, NGO-NGO belia lain tak masuk. Sebagai contoh, Majlis Kos Sara Hidup Negara. Kemudian sebagai contoh yang lain, Majlis Pekerjaan Negara. Kemudian Majlis Ekonomi Digital. Ini NGO lain tidak ada masuk, melainkan NGO belia yang satu-satunya masuk adalah MBM. Jadi kita fokus kepada kekuatan tu. Kita mobilize. Kita siapkan tim yang boleh bercakap. Kemudian yang keduanya, kita mempersiapkan platform. Itu forte kedua MBM. Iaitu mempersiapkan untuk belia bersuara. Kan? Sebagai contoh, yang menjadi kontroversi baru ni adalah Majlis Penasihat kepada Perdana Menteri. Kan? Kita bukan sangat fokus pada PM tu, penting juga. Tapi kita fokus kepada orang muda boleh bersuara. Orang muda boleh menyampaikan suara mereka yang sebelum ini mereka kata mereka tidak ada tempat untuk bersuara. Dan yang ketiga, dan banyak lagi platform-platform yang lain yang kita cuba wujudkan seperti APPG, All Parliamentarian Group, kumpulan merentas parti berkenaan dengan hal ehwal belia di Parlimen. Kita siapkan platform untuk belia untuk bersuara. Itu kita fokus kepada forte dan kita tidak bersaing dengan kelompok-kelompok belia yang lain. Dan yang ketiganya adalah menghantar belia itu sendiri untuk bersuara, untuk mewakili suara belia. Sebagai contoh, kita hantar baru ni ke pertandingan Majlis Belia Commonwealth. Kita hantar 2 wakil kita. Dan kemudian kita hantar juga mereka untuk menghadiri persidangan krisis alam sekitar 2 tahun lepas dengan Greta Thunberg di New York. Itu peranan-peranan kita yang kita lihat, itu kekuatan kita dan kita fokus dan kita championing betul-betul untuk pastikan bahawa itulah sebenarnya peranan sebenar MBM. Dan saya yakin juga untuk MBM, kita fokus kepada kekuatan kita sambil kita tidak juga melupakan bahawa NGO-NGO lain juga penting untuk complement kelemahan-kelemahan yang kita tak dapat cover dengan kekuatan yang mereka ada. Koordinasi itu mungkin tidak terhad semata-mata hanya dalam negara, tetapi juga mungkin kita kata dalam konteks global itu kita kata mencapah
sehingga ke seluruh tempat yang barangkali. Jadi cabaran untuk berhadapan dengan strategi ini juga sebab kita juga cakap tentang soal sejarah. GPM ini juga sebagai permulaan adalah merupakan koalisi gabungan NGO. Sehingga hampir 70 NGO yang terlibat, apa juga mungkin sebahagian daripada individu yang terlibat pada waktu tahun 2001 ketika itu. Tapi cabarannya tadi kita melihat pada seseorang yang mungkin telah mempunyai pengalaman dan akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan. Jadi bagaimana berhadapan dengan situasi ini? Pada permulaan kita dalam keadaan yang kita kata berjiwa besar, berniat baik tadi untuk kita koordinate, tapi cabaran yang disebutkan tu tetap ada pada dulu hingga sekarang. Jadi macam mana kita berhadapan dengan situasi ni? Kalau mungkin Saudara Julfitri boleh bagi kita sedikit, kita kata petua lah. Bagaimana nak berhadapan dengan apa tadi Fahmi? Bagaimana nak berhadapan dengan keadaan? Kalau boleh simpulkan balik Fahmi, saya cuba faham. Dalam keadaan yang kita sebut, kita berjiwa besar, mengumpulkan rakan-rakan kita, tetapi pada masa sama mereka akhirnya pergi jauh meninggalkan kita dalam ketika itu. Okey. Itu biasa berlaku dan saya menyaksikan sendiri apabila kita, orang kata bila kita lihat pada 2011 ketika perang Afghanistan meletus, maknanya ketika itu pimpinan Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman mengumpulkan 70 lebih NGO, termasuklah ketika itu saya masih ingat Mercy Malaysia, part of Global Peace Mission Malaysia, coalition besar itu. Tapi apabila masing-masing sudah ada kekuatan, mereka rasa tidak perlu lagi bernaung di bawah satu gabungan, bahkan mereka boleh buat kekuatan mereka sendiri. Sebab itu saya nak tekankan tadi bahawa penting untuk kita fokus. Kita bukan nak seek attention, tetapi kita perlu fokus apa dan perlu jelas apa yang kita nak buat. Sebagai contoh dulu, mungkin saya pun lihat ketika memimpin ABIM, kita lihat mungkin ABIM juga ketinggalan beberapa aspek-aspek yang dia tidak boleh nak compete. Dan kita kalau boleh jangan compete dengan benda yang NGO lain dah advance. Saya masih ingat ketika saya menggerakkan untuk Global Peace dan juga ABIM, iaitu Dear Yasin Remembered, yang mana kita sambut setiap April untuk kita mengenang tentang kampung yang pertama dilanda ataupun dicerobohi oleh pengganas-pengganas Israel ketika itu. Jadi kita fokus kepada untuk, memang banyak dah NGO buat tentang Palestin ni Fahmi kan. Kita lihat Aman Palestin lah, kemudian pelbagai lagi NGO. Tapi angle yang kita ambil menarik sebenarnya. Kita ambil, saya masih ingat lagi waktu tu ada pengalaman bekerja rapat dengan Dr. Alijah Gordon, almarhumah, antara aktivis yang saya syorkan untuk anak-anak muda. Tapi dah meninggal lah. Tapi ini antara aktivis-aktivis yang proven, yang integritinya tinggi, yang kalau sumbangan-sumbangan daripada masyarakat tu, Dr. Alijah dia tak kompromi dah. Ini ada sumbangan masyarakat, perlu dikembalikan balik pada masyarakat. Ya, selain daripada almarhum SM Idris, kemudian Martin Paul, ini antara Dr. Alijah, alhamdulillah saya sempat bersama-sama beraktivisme dengan beliau, dan ketika itu memang kita fokus kepada Dear Yasin Remembered. Dan uniknya, untuk kita memberikan kesedaran tentang isu Palestin ni Fahmi, kita fokus kepada non-Muslim. Maknanya khalayak ni memang kita target non-Muslim yang NGO lain tak buat. Dan benda ni menjadi satu keunikan dan kepuasan bagi kita kerana kita boleh cover benda yang orang tak buat, tapi kita fokus pada need ini. Dan lebih menarik Fahmi, speaker-speaker yang kita bawakan tu adalah speaker-speaker dari kalangan bangsa Yahudi sendiri, datang ke Malaysia. Dan mereka ni adalah aktivis-aktivis pro-Palestin. Seperti Adam Shapiro daripada International Solidarity Movement, yang seorang Yahudi daripada New York, yang sanggup, ya, macam Rachel Corrie kan, Rachel Corrie pun orang Amerika, budak perempuan, sanggup spend masa berbulan-bulan duduk di Palestin untuk membantu rakyat Palestin dalam masa sama menyanggah ketuanan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Kita bawa Adam Shapiro, kita host dia, kita bawa seluruh Malaysia, kita nak bagi tahu bahawa ini orang Yahudi sendiri yang pro kepada Palestin, yang against Zionis, ya, share pengalaman dia, bagaimana dia spend masa untuk pastikan rakyat Palestin makan, ya, menjadi human shield, protect kepada kanak-kanak Palestin, ya. Kita bawa sendiri pengalaman kita dengan Anthony Lewistin,
seorang wartawan Yahudi sekali lagi. Kita bawa ke Malaysia. Ya, seorang Australia, Yahudi, juga against Israel. Share pengalaman dia kepada grup non-Muslim. Kita nak bagi tahu bahawa perjuangan rakyat Palestin ni bukan hanya perjuangan agama, tapi ia adalah perjuangan kemanusiaan dan perjuangan hak asasi. Ketiga kita panggil Fahmi, saya masih ingat lagi, kita panggil Israel Shamir. Nama dia sendiri pun dah nama Israel Shamir. Seorang Yahudi sekali lagi. Kita bawa sekali lagi Yahudi yang pro-Palestin, ya, dan juga menentang kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Kita bawakan tokoh-tokoh non-Muslim sendiri dan kita persembahkan di khalayak non-Muslim. Itu yang orang lain tak buat, Fahmi. Ya, orang buat banyak isu Palestin kan, Fahmi. Tapi kita ambil angle-angle yang unik. Orang lain tak buat, kita buat. Jadi itu saya ingat satu motivasi bagi kita, kerana kita tak boleh compete dah dengan NGO yang lain yang far more advanced in term of mungkin dari segi kutipan dia. Tapi kita buat, kita fokus kepada angle-angle yang menarik ni. Terima kasih. Mungkin itu sebagai satu gambaran yang kita boleh ambil untuk jadikan sebagai panduan. Sebutkan oleh Dr. Zul tadi tentang landscape baru. Skrip ataupun kita kata kita perlu letakkan satu peta baru lah untuk kita bergerak dalam konteks ni. Ada kaitan dengan apa yang disebutkan juga oleh Saudara Jufitri awal tadi. Maksudnya bukan bersifat tersinggung. Pendekatan kedua yang bersifat advokasi itu juga antara lain sebagai inisiatif yang kita boleh gerakkan. Dr. Zul, saya ingat bincangan kita banyak, kita bincang tentang topik ni memang menarik. Saya nak melihat juga kepada soal yang disebutkan oleh Dr. Zul tadi. Persoalan mengenai isu yang ada, kita tengok tentang pembiayaan kemanusiaan meningkat sehingga 22 bilion disebutkan tadi, sedangkan hanya 50% dana yang datang daripada kita kata apa, satu crowd yang cukup banyak lah. Jadi pengalaman mungkin berada di UK. Saya sendiri bila berada di sana juga, kita melihat polisi-polisi yang dibuat oleh mereka dari segi strategi crowdfundingnya, inisiatif social entrepreneur, pendekatan yang boleh menyebabkan NGO itu terus sustain. Maksudnya kita bukan saja sustain pada projek, tapi NGO itu juga mandiri. Keperluan untuk adanya inisiatif 100% zero, apa kita kata 100% policy donation. Mungkin ada inisiatif tertentu juga di peringkat kerajaan dari segi teks ataupun bagaimana. Jadi mungkin boleh kongsikan juga inisiatif ataupun konsep ini. Okey, terima kasih Saudara Fahmi. Yang pertama, apabila kita bicara tentang dana dan pembiayaan untuk kemanusiaan ini, kita perlu melihat ada satu naratif yang baru. Kita perlu melihat bahawa civil society, NGO atau badan bukan kerajaan ini yang menggerakkan agenda kemanusiaan ini perlu dinaik tarafkan kepada satu profession yang profesional. Itu kita kata memprofesionalkan community builders ataupun aktivis kemanusiaan. Iaitu kita perlu lakukan bagaimana untuk professionalization of the humanitarian workers yang kita perlu, dan juga humanitarian organisation. Itu yang perlu berlaku. Kalau kita dapat memprofesionalkan, kita akan dapat menangani isu dana ataupun isu pembiayaan ini. Okay. Namun begitu, apa yang saya boleh lihat, awalannya tadi saya mengatakan bahawa 50% bahawa terdapat gap dari antara keperluan dan juga dana yang disalurkan. Mungkin ada beberapa bentuk mekanisme pendanaan yang biasa berlaku di dalam konteks kemanusiaan ini. Okey, yang pertama ialah traditional funding. Yang ini traditional funding ni saya tidak mahu ulas lebih lanjut kerana ini yang kita lakukan pada hari ini. Ya, apabila kita bergantung kepada dana daripada United Nations, dana daripada kerajaan, dana daripada swasta, kita buat crowdfunding, kita gunakan wakaf, kita buat endowment dan sebagainya. Itu merupakan traditional funding yang kita boleh teruskan. Tetapi ada beberapa konteks baru untuk pendanaan. Okey, sebagai contoh yang pertama adalah kita menggunakan teknologi dipanggil online crowdfunding. Ya, online crowdfunding ini sangat signifikan. Sebagai contoh global giving di Amerika, bagaimana mereka dapat menjana dalam masa lebih kurang 15 tahun ke 15 sebab hampir 400 juta US dollar. Ya, maknanya bagaimana mereka dapat menjana 400 juta dolar
kepada 170 negara. Ini online crowdfunding yang berlaku. Ya. Bagaimana begitu efisiennya mereka. Dan fundraiser, another online crowdfunding, mereka telah berjaya menjana lebih kurang 140 juta dalam masa 10 tahun US dollar. Ya. Maknanya ini bayangkan kalau kita GPM dapat dalam masa 20 tahun berapa juta GPM dapat. Mungkin adakah 100 juta? Itu merupakan satu pencapaian menarik. Dalam yang lain, crowdfunding yang lain sebagai causes crowdfunding platform, mereka telah menjana lebih kurang 186 juta US dollar. Okey, dalam masa hanya beberapa tahun dan daripada 156 negara. Jadi ini potensi yang perlu ada, terutamanya dalam konteks Malaysia, kerana dana yang boleh ataupun sumber ataupun potensi pendana yang akan memberikan kepada kita adalah terhad. Maka kita perlu melihat beyond ataupun melangkaui negara kita, dana-dana daripada Timur Tengah, dana-dana daripada Amerika, dana-dana daripada seluruh dunia yang mampu untuk memberikan kekuatan dari segi aspek kewangan kepada agensi kemanusiaan. Okey, itu yang kedua. Yang kedua dari aspek income generation. Maknanya agensi kemanusiaan ataupun NGO kemanusiaan ini perlu memikirkan bagaimana mereka juga dapat create product and services yang dapat mendanai mereka. Sebagai contoh Islamic Relief. Okey, Islamic Relief telah berjaya mengumpul lebih kurang 130 juta US dollar. Ya. Okey, tetapi hanya 100 juta sahaja daripada pendanaan ataupun daripada sumbangan orang ramai, dan 30 juta itu daripada product and services yang mereka berikan. Ya, termasuklah charity shop yang mereka ada di seluruh dunia. Ini bagaimana kita lihat bagaimana mereka dapat mengurangkan kebergantungan kepada dana-dana daripada yang tradisional itu kepada sesuatu yang produktif. Malahan mereka telah berjaya pun brandkan misi kemanusiaan mereka sebagai Islamic Relief, dan orang semua mempunyai trust, mempunyai kepercayaan. Itu yang ketiga, ya, iaitu kita ada income generation through product and services. Yang keempat, yang ini mungkin satu perkara yang perlukan keberanian dan perlu ilmu, iaitu dipanggil humanitarian investing. Okay, humanitarian investing, sama ada sukuk, bond dan sebagainya. Ini merupakan humanitarian investing yang perlu ada. Malahan, kalau kita lihat NGO yang besar, yang signifikan, mereka sudah mula, bukan sahaja mereka terlibat dalam humanitarian investing, malahan mereka juga sudah mula menggunakan aset mereka untuk melabur. Maknanya sudah dimensi baru kemanusiaan adalah kita sudah perlu ada mekanisme ataupun perancangan di aspek pelaburan, investment. Okey, malahan kalau kita ikut kajian-kajian ataupun yang dilakukan, bahawa sudah sekarang ini sudah mula NGO ataupun civil societies yang sudah pun hire the fund managers ataupun investment managers yang akan membantu bagaimana untuk menggunakan dana-dana yang ada ataupun aset-aset yang ada untuk mereka sama ada mereka monetizekan ataupun mereka akan cuba untuk liquidatekan aset-aset tersebut. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, ini yang saya rasa sangat penting, iaitu sudah sampai masa untuk landscape kemanusiaan, agensi kemanusiaan nanti, NGO ini adalah untuk kita mewajibkan ataupun meminta kepada semua aktivis ini yang dipanggil sebagai organizational capacity building, iaitu capacity building untuk organisasi, iaitu bagaimana sesebuah organisasi itu dari segi people, daripada segi manpowernya, mempunyai ilmu-ilmu untuk pendanaan, iaitu ilmu-ilmu pendanaan dari segi aspek finance-nya, dari aspek promotion, marketing dan sebagainya. Dan itu yang saya ingin rumuhkan di sini, bagaimana innovative fundraising ni dipanggil fund, raise and sing. Okey, kita mendana sambil kita menyanyi. Okey, fundraising. Maka kita sebenarnya memerlukan dimensi baharu melangkaui traditional funding. Kerana apa? Kerana traditional funding yang adalah sangat terbatas, sangat terhad. Maka sekiranya kita buka the Pandora box itu, maka kita boleh melangkaui potensi dana. Okey, bukan sahaja dalam konteks Malaysia, malahan kita boleh dapat mendanai projek-projek kita melangkaui Malaysia, dan insya-Allah ini pun yang berlaku oleh GPM. GPM berjaya menarik dana Qatar, menarik dana Turki. Tetapi sekiranya kita punya platform, online platform, kita ada investment,
humanitarian investment dan juga beberapa inovasi yang lain, maka saya pastikan bahawa kita boleh bergerak dengan lebih laju, kita boleh bergerak dengan lebih besar dan skala yang besar. Malahan mungkin ini sudah simpan masanya bagaimana kita untuk tap beberapa dana daripada United Nations, kerana di antara hurdle ataupun cabaran kita untuk mendapatkan dana yang begitu besar daripada United Nations adalah recognition kepada kebolehan ataupun capacity building yang ada pada sesebuah NGO itu. Jadi rumusannya di sini adalah oleh kerana dana yang sangat terhad dan permintaan yang tinggi, maka sudah sampai masanya setiap NGO itu untuk meneroka dana baru, untuk meneroka strategi baru untuk lebih inovatif dalam menjana keperluan mereka dan menjana kewangan mereka, supaya setiap NGO itu akan lebih sustainable ataupun lebih lestari. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zul. Menarik. Yang tu kita akan cuba explore. Kalau kita tengok pada monitor yang ada laluan tu, memang kita juga sedang brandkan kita punya segmen online platform untuk crowdfunding ini, iaitu jomsedekah.com. Jom Sedekah terus pergi kepada kita punya, dan kita cuba untuk facilitate rakan-rakan kita untuk terlibat sama dalam platform ni, platform crowdfunding secara online. Kita akan cuba usahakan, selain daripada inisiatif yang saya fikir NGO yang ada ni, kita kena tampilkan laporan audit yang boleh di-review oleh donors, iktiman daripada audit bos contoh, dan ini memang antara requirement yang sangat tinggi daripada banyak pihak sekalipun untuk mereka mendapatkan dana. Jadi perbincangan kita masih lagi belum berakhir. Saya minta untuk beri masa rehat untuk barang 1 minit untuk kita promosikan kempen korban pada tahun ni. Silakan. Assalamualaikum, saya Zikri. Boleh pergi ke pautan www.korban.fortheneedy.com dan juga platform kami di Facebook dan IG tentang inisiatif kita buat untuk membantu mereka dalam simpanan korban pada tahun ini. Mungkin sebab korban ni ialah ada bahagian-bahagian tertentu tak mudah bagi setiap orang, tapi bila mulakan simpanan barangkali sikit-sikit insyaAllah pada ketika waktu korban sampai, maka kita boleh terlibat. Baik, kita balik kepada perbincangan kita masa depan dan skep kemanusiaan. Semakin menarik sebenarnya perbincangan kita. Saudara Fitri melihat tentang cabaran yang ada khususnya bukan saja dalam negara, saya fikir di luar juga. Kita bercakap tentang peranan GPM sebagai NGO, MBM dan rakan-rakan kita ABIM sebagai platform yang ada. Saya lupa istilah yang Abang Ju sebut. Dia bukan NGO. Mungkin ada sesuatu lah disebut. Tapi ada juga istilah NGI. Fenomena Ustaz Eric Liu, Angka Kentang juga menggambarkan bahawa boleh dibuat walaupun tidak terlibat dengan NGO ni. Besar juga saya nak melihat pada trend apabila kita kata state sponsored agency ni juga semakin berkembang. Kita mahukan sokongan dia, tapi bila agensi-agensi yang sepatutnya memberikan kepada masyarakat sivil, mereka sendiri yang melakukan ataupun mereka sendiri mewujudkan platform so-called CSR mereka, instead beri, mereka juga buat. Jadi macam mana melihat yang ada dalam Malaysia ni? Ya, terima kasih kepada saudara Fahmi. Itulah antara cabaran-cabaran yang kita terpaksa berhadapan, dan juga kita perlu setiap daripada cabaran, permasalahan, tentu kita mencari idea-idea baru untuk kita terus sustain dan terus orang kata
boleh survive dalam keadaan yang begitu mencabar ini. Dan saya lihat sebenarnya kalau boleh saya tambah daripada apa yang Dr. Zul sebutkan tadi, banyak idea-idea yang saya ingat yang baik yang Dr. Zul sebutkan tadi yang kita boleh juga manfaatkan. Adalah satu lagi yang kita sedang semak dan sedang buat kajian yang terkait juga dengan apa yang Dr. Zul sebut tadi adalah social impact bond. Bagaimana satu model yang kita boleh gunakan kerjasama di antara kerajaan, swasta dan juga NGO, di mana social impact bond ni adalah diberikan, swasta akan mendanai dengan sokongan daripada pihak kerajaan untuk mendanai NGO-NGO yang memberikan impak besar dalam masyarakat dan memberikan kesan yang begitu positif dalam masyarakat. Ini sebenarnya model ni kita telah angkat, kita dah buat paper dan kita dah serahkan kepada Kementerian Belia dan juga Kementerian Kewangan supaya kita nak pastikan bahawa NGO-NGO ini akan berdasarkan kesan mereka kepada masyarakat. Makin tinggi kesan mereka kepada masyarakat, makin positif kesan mereka kepada masyarakat, maka lebih banyak dana-dana daripada pihak swasta yang boleh diberikan, khususnya daripada dana-dana CSR yang saudara Fahmi sebutkan tadi. Tidaklah sebenarnya orang kata agensi tersebut ataupun syarikat tersebut yang direct, tetapi dia memberikan kepada NGO-NGO yang mempunyai credibility, yang memberikan impak yang besar dalam masyarakat. Itu satu perkara yang kita boleh atasi berdasarkan soalan yang saudara Fahmi sebutkan tadi. Maknanya kita kena mencari model-model baru, kita kena mencari satu idea-idea yang kreatif untuk kita terus sustain dan mendanai NGO kita. Sebagai contoh yang lain yang kita sedang perjuangkan adalah untuk pergerakan belia sebagai contoh. Kita lihat banyak NGO belia ni banyak terlalu bergantung kepada dana kerajaan. Sebab itu kita telah gagaskan model baharu pembangunan belia. Yang mana salah satu model yang kita perlu perbarui dalam kalangan NGO belia ni adalah untuk beralih kepada model keusahawanan sosial yang sepatutnya telah lama diadaptasikan. Ya, sebagai contoh saya melawat masalah will, salah satu keusahawanan sosial yang top 10 dekat Malaysia ni, diiktiraf oleh kerajaan. Masalah will ni adalah satu keusahawanan sosial yang mana mereka ini menangani isu banduan-banduan yang tidak ada kerja, menangani belia kita yang terlibat dalam jenayah. Dengan apa? Dengan mengasaskan masalah will, dan kemudian masalah will ni adalah orang kata restoran yang memasak masakan yang Indian cuisine. Ya, dengan mengambil pekerja-pekerja daripada kalangan bekas banduan, di kalangan belia-belia yang terlibat dalam jenayah dulu. Jadi berjaya digunakan model ini dan sustain dan memberikan impak yang besar dalam masyarakat. Jadi kita kena beralih dah. Mungkin sukar sebab kadang-kadang mungkin sebahagian daripada aktivis GPM, ABIM kita ni, kita tak ada orang kata elemen keusahawanan tu tak ada. Kita ada banyak elemen kesukarelawan tu tinggi, tapi elemen nak bisnes tu biasa tak jadi. Saya ingat dulu kita dengan Malaysia Lahlian pun kita ada cuba buka restoran, Fahmi, sampai ada sedikit isu teknikal dan problem, ya, untuk kita handle perkara tersebut. Ya, jadi kita kena cari orang kata idea-idea alternatif, idea-idea baru untuk kita sustain, untuk kita independent, dan juga kita berhadapan dengan tadi tu orang kata apabila CSR, orang yang mempunyai dana CSR tu nak buat sendiri. Tapi saya yakin masih ada lagi yang kita boleh tap. Sebagai contoh ketiga, saudara Fahmi, kita gunakan pengalaman MBM lah. Waktu kita susah dulu, memang amat susah dulu. Beberapa bulan yang lepas, amat susah kerana kita kekeringan dana. Apa yang kita gunakan adalah kita menggunakan khidmat konsultan yang boleh cari duit ni. Tapi kita kena bayar dia tinggi lah, tapi dia dapat membawa masuk satu pulangan-pulangan yang besar. Khususnya konsultan CSR ni yang tahu, Fahmi, dia tahu kat mana ada channel-channel CSR ni, dan dia tahu pemberi CSR ni dia suka kepada apa benda, bidang apa. So konsultan CSR ni dia dah expert. Dia boleh advise kita, dia boleh bantu kita buat kerja. Dan even dia boleh bantu kita untuk membuat laporan yang seperti Saudara Fahmi sebutkan tadi, laporan yang standard mengikut keperluan CSR. Memang penat, tapi kita belajar cara kerja korporat. Kita dedahkan aktivis kita, pemimpin belia kita, staff kita dengan cara bekerja secara ala korporat.
antara projek yang berjaya kita laksanakan Saudara Fahmi kalau di MBM adalah employability skills training ni dengan HSBC Bank. Maknanya kita berjaya convincekan HSBC Bank untuk bagi satu dana yang besar, dana CSR mereka, dengan kita menggunakan khidmat konsultan yang memberikan advice, the right advice, yang memberikan satu tip bagaimana kita nak capai standard HSBC Bank. Bukan saja bank kelulusan di peringkat Kuala Lumpur tapi di peringkat London. Maknanya Alhamdulillah kita berjaya membawa MBM ke satu arena di mana kita dah bina reputasi bahawa kita punya standard adalah kita boleh mencapai standard HSBC dalam melaksanakan program-program kebajikan kita. Jadi saya yakin mungkin GPM boleh menggunakan Saudara Fahmi khidmat CSR consultant ni. Memang kita kena bayar sikit tapi pulangan dia lebih double daripada apa yang kita bayar dan kita absorb melalui kos yang mereka bantu tu. Baik, saya ingat Saudara Jufri tak lama di MBM tapi peranan tu diperlukan lagi di platform kami lah seperti GPM. Dr. Zulkifli Hasan juga mungkin insyaAllah kita akan masukkan dalam platform yang lebih signifikan untuk terus bersama-sama dalam gerak kerja yang kita sedang gerakkan insyaAllah, sebab ini bukan pertubuhan anak muda walaupun digerakkan oleh anak muda tetapi di sebaliknya itu adalah kita kata orang-orang seperti mana Saudara Jufri dan juga Dr. Zulkifli Hasan. Baik Dr. Zul, berbicara tentang soal ini, saya rasa perlu satu naratif baru juga. Kita singkap soalan yang bersifat teknikal, praktikal ini kepada segmen yang bersifat teori ini juga. Perlu untuk kita saya ambil contoh apabila kita melihat kepada persoalan ini, bagaimana kita lihat kepada keperluan untuk kita perbanyakkan satu diskurs baru, fik-fik yang terkini, khususnya kita tekankan tentang elemen kemanusiaan ini, kita sebut tentang volunteerism. Orang faham voluntary, suka dia, tetapi dalam Islam itu bagaimana melihat contohnya wakaf tenaga manusia, kita yang bekerja dalam kerja profesional belia yang disebutkan ini juga kita mewakafkan diri kita, tidak dalam bentuk yang kita kata bersifat monetary tetapi juga yang ada. Tapi ini banyak lagi segmen dan sub-team khusus kepada isu ni. Tapi saya ambil contoh apabila kita mungkin hanya rujuk ke Development Goals sebagai satu agenda yang mahu tak mahu kita sebagai global concerned citizen kena ikut standard itu. Mungkin Dr. Zul ada tambah lagi satu lagi SDG goal yang ke-18 itu spirituality sebagai contoh. Tapi dalam Islam kita juga ada naratif dan sandaran yang kita ada. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita boleh kembangkan idea untuk kita perbanyakkan dana berkaitan dengan insan sebagai contoh ataupun diskurs berkaitan ini. Silakan Dr. Zul. Terima kasih Fahmi. Saya ingin mulakan sesi ketiga ni dengan memetik sebuah buku yang menceritakan bagaimana manusia secara umumnya seluruh dunia mempunyai masa yang begitu banyak untuk kita abadikan kepada kemanusiaan. Buku yang bertajuk Cognitive Surplus daripada Clay Shirky. Beliau mengatakan akibat daripada technological globalization, dengan teknologi maka kita dapat menjimatkan masa kita dan akhirnya kita ada surplus of time. Bukan surplus of money, surplus of time. Dia katakan cognitive surplus. To spend your cognitive surplus for humanities. Jadi setiap beliau merangkumkan bahawa dunia mempunyai lebih daripada 1 trilion hours setahun untuk diberikan kepada kemanusiaan. Itu maknanya kita mempunyai masa untuk menenggakkan masa. Sekiranya kita menggunakan masa yang terlapang itu, yang terluang itu sebenarnya untuk kemanusiaan, maka kita boleh melakukan pelbagai keajaiban. Ya, maka dengan itulah saya pun telah dengan rakan-rakan di UIM, di Universiti Islam Antarabangsa, kita telah pun melancarkan satu sistem, dipanggil Wakaf Time System. Ya, apabila kita tahu bahawa pelajar tidaklah banyak wang tetapi mereka ada masa, maka kita boleh mewakafkan masa. Maka Wakaf Time System ini akan merekodkan wakaf masa mereka dan akhirnya mereka boleh dapat accumulated earn hours dan mereka apabila grad nanti mereka akan ada, sebagai contoh Fahmi apabila bergraduasi akan mempunyai 1000 jam berwakaf. Dan itu apabila kita buktikan ada transkrip, maka mungkin pihak majikan dan sebagainya melihat, oh bagusnya pelajar ini kerana beliau mewakafkan masanya untuk keamanan, untuk kebaikan kemanusiaan. Itu yang kita buat. Jadi untuk menjawab soalan ataupun lontaran idea daripada Fahmi itu, apabila kita berbicara tentang konsep
SDG dan juga fake insani. Okey, perkara pertama yang perlu saya tekankan di sini, maka kita janganlah buang masa untuk membicarakan sama ada SDG ini Islami ataupun tidak Islami. Seperti mana kita membicarakan demokrasi itu haram atau halal. Kerana apa? Kerana sepatutnya perbincangan itu sudah habis. Kita kena perbincangan yang ke hadapan. Bagaimanakah kita untuk memastikan bahawa segala perancangan itu selari dengan kehendak Islam, selari dengan kehendak syarak, selari dengan Al-Quran dan hadis, dan ianya dapat memberikan roh dan yang lebih kepada sustainable development goals. Jadi dalam konteks perspektif Islam ataupun perspektif teori, agama Islam merupakan agama yang paling kuat memberikan message untuk melakukan kebaikan kemanusiaan secara universal. Ya, ini dirakamkan di Al-Quran yang kita baca, yang kita dalam surah Al-Anbiya 107 itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu jelas bahawa Islam itu membawa rahmah ke seluruh alam. Maka ini merupakan message kemanusiaan. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Riwayat Muslim. Ini menyebabkan dari kalau dalam Qurannya, dalam hadis ini menunjukkan bahawa conclusion kepada Islam itu adalah berkhidmat kepada manusia, berkhidmat merentasi agama, memberikan dari aspek membawa kemanusiaan. Maka lahirlah konsep rahmatan lil alamin, lahirlah konsep ummah. Ummah itu bermaksud ummah wahidah, ummah dari sudut konotasi ummah seakidah ataupun ummah manusia, dipanggil sebagai ukhuwah insaniyah, mahupun dari aspek maqasidus syariah. Maka sekiranya kalau ini prinsip-prinsip ini pun tidak lagi tidak dianggap sebagai sesuatu yang memberikan konotasi yang begitu mendalam, begitu besar kepada mesej kemanusiaan itu, maka kita tahu apa lagi yang perlu dibawa. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini ialah sesungguhnya Islam itu membawa mesej kemanusiaan melebihi daripada mana-mana mesej daripada mana-mana agama yang lain. Kerana kita diperkukuhkan dari konteks nas ataupun daripada konteks Al-Quran dan Sunnah. Itu yang saya ingin tekankan. Dan yang kedua, adalah aspek apabila kita membicarakan tentang aspek fake insani ataupun SDG ini, apa yang kita perlu tekankan adalah dari aspek bagaimana untuk kita menerapkan aspek spirituality itu di dalam kesemua agenda goals SDG itu. Okey, dari aspek education, dari segi aspek free poverty, inequality dan sebagainya, dan bagaimana kita memasukkan elemen soul, roh ke dalam perkara tersebut. Dan inilah dimensi agama, dimensi faith, dimensi agama itu perlu ada di dalam SDG itu sendiri. Jadi secara rumusannya, apa yang saya ingin katakan di sini adalah sudah sampai masanya kita berhenti berbicara tentang SDG itu adalah haram atau halal ataupun dari segi Islam, tetapi bagaimana kita melihat dalam konteks worldview ataupun konteks tasawur Islam secara keseluruhannya, sama ada yang dirakamkan di dalam Al-Quran, sama ada dalam hadis, mahupun message Qurani yang sangat mendalam itu akhirnya akan dapat memberikan mesej yang jelas kepada kita untuk melaksanakan mesej kemanusiaan. Malahan di dalam Al-Quran sendiri ada mesej kemanusiaan dalam bentuk kewangan. Ya, mesej kemanusiaan dalam bentuk kewangan iaitu berkenaan dengan zakat. Bagaimana zakat itu merupakan konsep kemanusiaan ataupun funding dalam bentuk kemanusiaan. Malahan Al-Quran sudah meletakkan bagaimana kerangka financing ataupun funding kemanusiaan itu kepada beberapa kategori asnaf. Dan ini merupakan prinsip-prinsip yang sangat cantik dan sangat indah yang sebenarnya perlu kita gunakan. Malahan Thomas Piketty, kalau kita baca di dalam buku tersebut tentang Capital in the 21st Century itu, sebenarnya apabila mengkritik kapitalis, apabila mengkritik tax system, sebenarnya cadangan beliau, counter argument yang bawa beliau ada keselarian dengan konsep teks zakah yang kita amalkan, yang ada yang kita laksanakan di dalam kehidupan. Jadi itulah refleksi saya terhadap soalan ini.
maka sudah sampai masanya lah kita bersama-sama. Dan mungkin ini pandangan peribadi saya, mungkin boleh berbeza pandangan. Sebenarnya di antara keperubahan dunia pada hari untuk melakukan kebaikan adalah satu masalah, iaitu kita mempunyai different set of values. Okay, different set of values, iaitu Barat ada values yang lain, Timur ada values yang lain, Islam ada values yang lain. Jadi itulah di antara dichotomy yang kita ada, iaitu clash of values. Kerana interpretation ataupun mempunyai peranan, kerana SDG ini dilihat sebagai universal. Kemungkinan platform SDGs ni yang boleh memberikan bahawa value-values itu kita boleh universalizekan dia, mungkin kita boleh bergerak melalui SDG melihat bagaimana value yang inklusif. Dr. Zul masih lagi ni? Dia punya semangat naik tu, dia punya line pun naik sekali. Ya, dia telah musyahadah istilah tarekat. Okey, saya ingat apa yang disampaikan oleh Dr. Zul tu menarik. Saya ingat nanti untuk nota kaki di situ kita akan usahakan untuk adakan beberapa siri roundtable discussion khusus bagi membincangkan lagi berkaitan dengan topik ini. Mungkin Saudara Jufitri juga mungkin boleh libatkan sama. Saya ingat ada beberapa tokoh yang lain kita akan jemput bawah itu untuk terlibat sama untuk membincangkan dan memperhalusi lagi mengenai keperluan untuk kita perkenalkan dan kita kata apa, keluarkan satu gagasan fake baru dalam konteks gerak kerja dalam kemanusiaan ini. Apa yang disebutkan, yang kita bincang tadi juga, cabaran bagi kami sebagai NGO yang terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan bila bercakap tentang isu berkaitan dengan agama, dakwah, kita bercakap tentang persoalan-persoalan itu, barangkali ianya tidak sesuai dengan nature NGOI yang kalau mengikut tema United Nations tu tak boleh ni. Dan kita ada humanitarian principle yang mau tak mau kita sebagai NGO perlu ikut prinsip-prinsip neutrality, impartiality dan lain tu. Saya fikir itu juga sebenarnya dilema kepada kami bergerak. Bagaimana melihat kepada konteks tu Baju. Dalam keadaan hari ini kita nak pergi pada standard yang ditetapkan di peringkat antarabangsa, tapi standard yang ditetapkan itu begitu tinggi menyebabkan kita nanti takut nanti melepaskan rutin-rutin yang kita sedang buat di lapangan. Ya, terima kasih Saudara Fahmi. Banyak soalan-soalan mencabar yang sebab saya dah lama tinggal dunia kemanusiaan ni, jadi banyak sebelum ni fokus kepada bidang pembangunan belia, tapi saya cuba memahami keadaan tersebut kerana MBM pun tak lari daripada kita terlibat dalam standard-standard antarabangsa. Sebagai contoh, dalam isu partisipasi belia, kita memang adopt kepada agenda Commonwealth, iaitu youth mainstreaming, iaitu mengarus perdanakan belia. Ya, jadi sebenarnya saya lihat bahawa banyak konsep-konsep yang umum ataupun peraturan-peraturan ataupun standard-standard international tu sebenarnya saya ingat memang kita akan berhadapan dengan cabaran untuk kita capai standard itu, kita ikut rentak di peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama juga kita bergelut dengan rutin-rutin seharian kita. Dan kita kena percaya bahawa dalam NGO ni memang daripada dulu kita lihat bahawa memang dari segi untuk melakukan perubahan, untuk melakukan satu kerja-kerja untuk mobilize kerja-kerja serius dalam bidang kemanusiaan dan apapun NGO ini, kita kebiasaannya memang tak ramai orang. Biasanya kita akan menggunakan 3-4 orang yang sama untuk membuat perkara-perkara yang berbeza, dan perkara-perkara berbeza itu adalah perkara-perkara yang berat sebagai contoh. Itu memang kita dah tak boleh, orang kata memang itulah nature aktivis. Kan? Saya pernah ingat ketika berkolaborasi dengan saudara Ali Zakwan, ketika kita menggerakkan isu Rohingya. Kan? Maknanya saya dengan Adli waktu tu, maknanya kita gerakkan isu advokasi Rohingya. Kita berdemonstrasi depan
waktu tu wakil kerajaan Myanmar datang ke Malaysia, kita berinvestasi seorang dua je. Memang kita lag kepada untuk mobilize masses ketika itu. Tetapi kita secara Fahmi, tapi kita gerak juga sebab kita percaya kepada membuat sesuatu perkara yang serius, membuat satu perkara yang pelbagai agenda ni, dia kebiasaannya 3-4 orang aja yang kita akan buat. Sebagai contoh, pengalaman saya di MBM pun macam tu juga, macam-macam kita nak buat. Kita bukan hanya buat perkara yang rutin biasa, kita juga kena menjaga hubungan. Dan masa sama juga kita explore orang kata networking baru di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, bila kita menggerakkan kerja belia profesional youth work ni, kita explore networking di peringkat Commonwealth Secretariat. Kita berjaya masuk ke dalam Commonwealth Alliance of Youth Worker Association sebagai ahli lembaga. Dan walaupun mungkin penat, tapi kita dapat belajar daripada standard mereka, etik mereka, kemudian cara mereka membuat laporan, cara mereka membuat menggerakkan kerja belia profesional di negara Australia, Jamaica, New Zealand. Memang penat sikit, kita terpaksa buat rutin-rutin kita di Malaysia. Tapi dalam masa sama kita dapat banyak pengalaman-pengalaman baru, standard baru, ilmu-ilmu baru sebagai contoh. Dalam kalau nak ceritakan pengalaman sebagai board KEWA, Commonwealth Alliance of Youth Work Association, kita banyak belajar daripada, kita dapat bertukar-tukar literature sebab dalam KEWA ni, Commonwealth Alliance of Youth Worker Association ni, banyak profesor yang menjadi aktivis youth worker. Ya, sebagai Profesor Robin Ban daripada Victoria University Australia. Kita dapat belajar dia punya cara dia mengurus kerja belia di Australia. Kita dapat belajar tulisan-tulisan yang beliau hasilkan, dia share. Jadi kita dapat manfaat. Walaupun kadang kita penat, Saudara Fahmi, terpaksa lakukan rutin-rutin kita di lapangan, tapi kita force diri kita untuk explore networking baru supaya kita dapat sesuatu nilai tambah dalam kehidupan kita, dalam kita menggerakkan NGO. Dulu dekat MBM pun, dekat ABIM pun sama, ketika kita terlibat dalam UPR, Universal Periodic Review, kita explore, kita pergi sehingga ke Geneva untuk menampilkan ABIM di peringkat Human Rights Council. Maknanya kita berjaya ke tahap itu. Dan masa sama kita kena buat juga orang kata aktiviti-aktiviti ataupun rutin-rutin harian kita yang memenatkan. Ya, tapi bagi saya berbaloi dan kita dapat explore networking baru, kita dapat ilmu baru, kita dapat kemahiran baru, dan kita dapat, yang penting bagi saya adalah idea-idea baru yang kita boleh implementkan dan kita boleh bawa balik. Dan saya ingat itu, Saudara Fahmi, yang kita boleh manfaatkan. Tambahan daripada apa yang disebutkan oleh Saudara Fitri tadi, saya rasa penting juga untuk kita dapatkan apa tips yang mungkin boleh dikongsi kepada para petugas aktivis ni. Lihat pada sosok Abang Fitri ni, kita nampak memang ke mana-mana, ada di sini, ada di sana, ke sini ke sana, walaupun dan maksudnya itu pembuktian yang kita boleh katakan bahawa ini sebenarnya kita kata apa, sosok yang kita mahu ada. Bila bercakap tentang keterlibatan kita dalam kerja aktivisme kemanusiaan ini, kedua-dua kali kita berada di dalam. Dia tidak kita kata separuh-separuh. Dia tidak hanya kita kata mengikut masa senggang, waktu terluang. Tapi tips ini saya fikir bagus kepada mereka yang memang sudah kita kata apa 100% mahu berjuang dan terlibat dalam perkara ni sehingga mati kali. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsi. Terima kasih Fahmi. Pertamanya bagi saya ingat penting untuk setiap aktivis ada mentor. Mentor ni saya tak boleh lari daripada Tuan Haji Ahmad Azam, pengurusi Global Peace Mission sendiri, yang mengubah skrip kehidupan saya supaya daripada menjadi lawyer penuh masa, walaupun saya berminat nak chambering balik ni, baru tak dihantar orang chambering kepada Saudara Kamarul. Tapi beliau berjaya mengubah skrip kehidupan saya daripada menjadi ordinary person kepada extraordinary. Maknanya dengan mengubah sedikit cara kita berfikir, mengubah cara kita bertindak dan mengubah sedikit skrip kehidupan kita. Dan memang kita diasuh kepada perkara yang susah. Kan? Itu juga bertepatan dengan apa yang pepatah Arab menyebutkan bahawa man talabal ula bi ghairi kadin faqad adha'al
pepatah Arab menyebutkan bahawa sesiapa yang mahukan kepada ketinggian tetapi tidak nak bersusah-susah payah, kan, seolah-olah dia membuat perkara-perkara yang macam mana dia macam, kalau kita nak mendapat satu ketinggian lah secara kesimpulannya, tapi kita tidak mahu bersusah payah, maka kita seolah-olah macam cakap aja, maknanya kita tak laksanakan. Ya, maknanya kita nak buat sesuatu yang, kita nak mencapai sesuatu ketinggian, kita kena bersusah-susah dulu, kita kena berpayah-payahan dulu, dan kita diajar dengan keyakinan. Keyakinan tu penting. Dan hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa lau tatawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi, ini hadis yang saya pegang. Ada dua hadis yang saya pegang bila saya menjadi aktivis. Satunya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la tatawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Sesiapa yang bertawakal sepenuh hati tentang soal rezeki. Sebab bila kita menjadi aktivis ni, saudara fahmi, kita ada kos lepas kita. Ini istilah yang disebut oleh saudara Izham, Ketua Majlis Belia Negeri Terengganu. Siapa yang terlibat aktif dalam dunia aktivisme ni, dia terpaksa melepaskan kos lepas. Ya, dan dia terkait juga dengan soal rezeki. Tetapi bila kita percaya, lau tatawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Sesiapa yang betul-betul pegang kepada soal tawakal, ya, tetapi kita kena berusaha, of course. Sebab bila kita terjun dalam dunia aktivisme ni, dia tidak mudah kerana kita tidak ada, orang kata, gaji tetap, kita tidak ada assurance, tetapi kita ada kita diajar dengan keyakinan bahawa kalau kita betul-betul bertawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kamu akan direzekikan. Jawab dia adalah Allah akan berezekikan seperti mana kama yarzuqut tayr, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Maknanya dia keluar dalam keadaan perut lapar, tetapi dia balik dalam keadaan perut yang penuh. Itu hadis ni menjadi satu motivasi bagi saya bahawa kita diajar sentiasa sahaja yakin bila kita buat baik ni, Allah pasti takkan sia-siakan. Ini kata-kata azimat yang saya, orang kata, pegang, bahawa kita buat baik ni, of course kita berusaha ke arah mencari rezeki, tapi kita yakin bahawa Allah tidak akan sia-siakan. Tapi kita kena ada keyakinan yang kuat. Dan hadis yang kedua yang saya pegang bila kita beraktivisme ni, sebab kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai jenis manusia. Saya ingat ketika saya menjadi Presiden MBM ni, antara perkara yang paling banyak orang kata memeningkan, kerana kita terpaksa membuat keputusan-keputusan yang berat, kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai jenis manusia. Tetapi apa yang memberikan motivasi kepada kita adalah hadis Nabi SAW. An-nasu, dalam satu hadis disebutkan bahawa seseorang manusia itu yang yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minan nas minal mu'min alladhi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Kata Nabi SAW bahawa seseorang mukmin yang baik, seorang manusia yang baik itu adalah manusia yang membuat keputusan untuk berhadapan dengan manusia dan bersabar. Wa yasbir ala adahum, dan bersabar kepada kerenah-kerenah manusia. Lebih baik daripada manusia yang hidup tapi tidak bercampur dengan manusia. Walam yasbir ala adahum, tidak, orang kata, tidak bercampur gaul dengan manusia dan tidak berhadapan dengan kerenah-kerenah manusia. Jadi ini dua hadis yang menjadi satu, orang kata, kekuatan bagi saya untuk menjadi aktivis. Selain daripada kita rasa gembira bila kita dapat yang penting, yang dua akhir saya nak sebut, saudara fahmi, adalah kita dapat melaksanakan dakwah bilhal. So maknanya bila wakil ABIM yang menjadi Presiden MBM, kita sudah buktikan bahawa kita boleh selesaikan hutang, kita boleh menambah aset MBM, kita boleh survive dalam keadaan payah, dan yang keduanya kita boleh membantu, ya, membantu manusia yang ataupun belia yang memerlukan bantuan kita. Terima kasih Tansurullah yang sukum wa yusabbit aqdamakum. Ini antara juga satu, kita kata, motivasi kita untuk terus bergerak dalam kerja-kerja ini. Selebihnya kita tawakal buat sehabis baik. Untuk anda semua yang mengikuti, saya ucap terima kasih. Boleh tonton kemudian, boleh share, boleh beri komentar. Dan pada masa sama juga saya ingin sebutkan bahawa kita sekarang sedang live di Clubhouse juga.
hanya kepada pengguna iPhone buat masa ini. Kita livekan juga di Clubhouse. Anda yang mengikutinya boleh nanti untuk terus adakan perbincangan dan wacana seusai habis diskusi kita pada malam ni. Dr. Zulkifli, kita juga melihat kepada persoalan berkaitan dengan kepentingan untuk adanya engagement secara serius dengan pihak, bukan saja di pihak industri dalam konteks dana, tetapi juga di peringkat universiti. Dan juga antara lain sebagai kita kata apa, pemain ataupun kita kata akademia. Dan alhamdulillah saya ingat di peringkat GPM kita telah adakan secara rasmi, mungkin tidak ada lagi majlis secara rasmi, tapi memorandum persefahaman antara Global Peace Mission dan juga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia alhamdulillah berjaya kita wujudkan. Tetapi lebih daripada itu, kita melihat bagaimana persoalan kita yang bermain di lapangan ini perlu juga diterjemahkan dalam bentuk laporan, dalam bentuk kajian, kepentingan data dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat pada prospek lakaran ini? Silakan. Okey, terima kasih Saudara Fahmi. Alhamdulillah, dalam kita lihat bahawa universiti memainkan peranan yang sangat penting kepada agenda kemanusiaan. Kerana universiti itu sendiri dengan kelebihan dan juga mungkin yang ada daripada universiti perlu memainkan peranan dan ianya boleh bekerjasama dengan civil societies dan semua pihak bagi meneruskan agenda kemanusiaan. Dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kita lihat kalau kita lihat hala tuju dan juga visi dan misi ini itu adalah sangat selaras dengan agenda kemanusiaan. Kerana Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ditubuhkan itu juga sangat sinonim dengan konsep rahmatan lil alamin. Maka perkara yang sedang kita laksanakan dan kita akan terus laksanakan adalah kita sedang configuring ataupun reconfiguring hala tuju bagaimana kita ingin membuat agenda kemanusiaan. Yang pertama ialah kita telah pun membuat rancangan untuk link ataupun hubungkan kemanusiaan, agenda kemanusiaan ataupun community engagement dengan agenda kemanusiaan dengan formal education. Maksudnya agenda kemanusiaan itu perlu dijadikan sebagai formal education. Perlu ada silibus, kurikulum dan program yang dapat menjadi pemangkin kepada menghasilkan professional community builders yang kita nak. Maknanya pada masa hadapan aktivis-aktivis yang dilahirkan adalah mantap dari segi aspek organizational capacity buildingnya, malah dari segi ilmu-ilmu kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita telah pun reconfigure bagaimanakah kajian-kajian ataupun penyelidikan, research yang ada tidak lagi hanya berkiblatkan kepada industri. Maka kita juga akan merancanakan bahawa setiap penyelidikan itu perlu ada elemen kemanusiaan, perlu ada elemen kemasyarakatan. Maka kita linkkan community engagement ataupun kemanusiaan ini dengan penyelidikan. Maknanya penyelidikan itu tidak lagi hanya untuk meraihkan corporate yang berpaksikan keuntungan, tetapi kita juga melihat bagaimana keperluan masyarakat, keperluan dari aspek kemanusiaan yang boleh memberikan keuntungan bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat. Okey, dari sudut Fahmi, dari sudut data merupakan perkara yang sangat penting. Malahan ramai mengatakan bahawa data is the new oil. Maknanya maksudnya kekayaan itu bukan lagi pada minyak tetapi pada data. Ya, kalau kita lihat laporan yang dikeluarkan oleh Moody's, ya, bagaimana sektor yang terkesan akibat daripada COVID-19 ini, maka company yang data oriented terus mencipta keuntungan. Bagaimana Zoom, Amazon dan sebagainya yang data oriented terus mencipta keuntungan. Ini bermakna bahawa data is the new oil dan juga data is the new currency for humanitarian response. Ya, maknanya sangat penting tentang data ini dan setiap civil societies organization mestilah melihat bagaimanakah kita untuk menggunakan data untuk merancang dan membuat perancangan. Ini dikatakan sebagai kalau kita baca dalam banyak dokumen-dokumen, dia panggil konsep data philanthropy. Okay, data philanthropy. Jadi data philanthropy ini ialah bila bagaimana kita lihat ada sharing of data daripada semua
civil society organisation yang menjalankan ajaran kemanusiaan, dan maka data filantropi ini boleh membantu mana-mana NGO civil society untuk menggunakan data itu untuk memaksimalkan keefisienan atau keberkesanan pergerakan mereka. Itu yang pertama, iaitu data filantropi. Okay. Yang kedua dari aspek data ini adalah dipanggil sebagai competency map. Okay, competency map. Competency map maksudnya kita berkongsikan data berkenaan dengan kompetensi semua CSO, termasuklah kepakaran-kepakaran yang ada di universiti, kepakaran-kepakaran yang ada pada NGOs, dan juga kompetisi-kompetisi yang ada. Dengan adanya satu yellow pages ataupun satu peta ke kompetensi, okay, peta kompetensi ini, maka ianya dapat membantu semua sektor untuk mendapatkan maklumat dan info. Kita boleh maksimumkan keberkesanan kita dalam menangani ataupun mendepani apa-apa yang ingin kita lakukan. Jadi secara umumnya inilah yang kita lihat bagaimanakah peranan universiti dari aspek menggabung jalinkan dengan formal education yang pertama. Yang kedua, menghubung kaitkan dengan penyelidikan, maknanya research oriented community engagement and humanitarian works, dan juga bagaimana kita memaksimumkan teknologi menerusi data filantropi maupun competency map untuk kita memastikan bahawa landscape kemanusiaan pada masa ini dan pada masa akan datang akan berdasarkan lebih kepada data driven, bukan lagi kepada speculation. Terima kasih. Dr. Zul, tapi sebelum kita pergi pada kesimpulan dan hasrat dan apresiasi kedua narasumber kita terhadap GPM untuk tahun 20 ni, saya ingin juga bacakan soalan daripada rakan kita, saudara yang di-Pertua ABI Negeri Melaka dan juga Naib Presiden Majlis Gabungan Belia Negeri Melaka, saudara Afiq Kastor. Ini adalah rentetan daripada perbincangan kita tadi. Disebutkan antara isu lain yang menghambat NGO adalah di mana NGO tidak boleh mendaftar aset seperti tanah di bawah nama NGO itu sendiri. Juga pendaftaran syarikat juga bersifat individu di bawah NGO. Jadi adakah ada contoh yang terbaik dari segi pendaftaran aset dan syarikat oleh NGO ni, khususnya kalau ada model di luar negara, untuk kita jadikan sebagai contoh di Malaysia untuk NGO ni terus lestari melangkaui generasi. Silakan kalau boleh Dr. Zul, kalau ingin jawab soalan ini, ataupun nanti kalau Abang Ju ada tambahan berdasarkan pada pengalaman. Okey, terima kasih kepada soalan tersebut. Ini mungkin di antara beberapa limitasi NGO dari aspek pemilikan hartanah, okey, dan pendaftaran aset. Dan itu kita beberapa yang dilihat agak berkesan sambil kita menunggu mungkin kerangka law reform untuk membenarkan mana-mana NGO untuk menangani isu ini. Seperti apa yang berlaku ialah kita boleh melihat bahawa konsep-konsep law of trust yang dapat sedikit menangani isu ini, dan ianya telah pun dibuktikan berkesan dan ianya boleh dilaksanakan. Mungkin dari aspek yang lain, mungkin ini sudah sampai masanya untuk kita melihat aspek ini secara mendalam untuk memberikan satu lontaran idea kepada pihak berwajib bagaimanakah untuk membesarkan dan menggalakkan sektor ketiga ini, sektor civil society ini, dengan memberikan lebih keistimewaan dan juga authority kepada mereka, bukan sahaja untuk memiliki aset ataupun mendaftarkan hartanah, tetapi juga untuk menikmati insentif-insentif yang lain. Mungkin pada waktu ini kita melaksanakan dalam kerangka yang boleh dan dalam jangka masa panjang. Itu yang saya katakan tadi, bahawa kita perlu melihat aspek yang jangka masa panjang, bagaimanakah kerajaan memainkan peranan memberikan satu suasana legal environment yang kondusif untuk menggalakkan civil society organisation bergerak dengan lebih lancar, malahan bergerak dengan lebih laju dengan keistimewaan dan insentif-insentif diberikan. Itu sekadar refleksi
maaf di atas kekurangan. Saya akui bahawa terdapat limitasi pengetahuan dari aspek ini. Terima kasih. Saudara Fitri ada tambahan untuk soalan ni? Saya ingat based on pengalaman experience saya di MBM, saya ingat kita perlu ada satu pengasingan lah, maknanya MBM sebagai NGO sebagai contoh, dan juga yang keduanya adalah kita telah tubuhkan MBM Holding untuk menguruskan entiti bisnes kita, dan kita telah menamakan ahli lembaga untuk berada dalam MBM Holding untuk menguruskan aspek perniagaan dan juga untuk membawa keuntungan yang akhirnya boleh disalurkan kepada Majlis Belia Malaysia. Saya ingat kena ada dua entiti yang berbeza lah, sebab NGO memang tak boleh melaksanakan perniagaan, tapi yang kita boleh buat adalah berdasarkan pengalaman kita adalah kita mengadakan satu entiti MBM Holding yang mana kita memberikan melantik 3 ahli lembaga, dan kemudian ahli lembaga ni akan bertugas untuk memastikan bisnes ni tidak dijadikan bisnes peribadi. Mana-mana pemegang lembaga amanah, mereka akan siap-siap menandatangani surat peletakan jawatan apabila mereka berakhir tenure mereka sebagai kepimpinan MBM. Automatik. Ni macam Don Sabah jugalah. Kan? Maknanya kita nak pastikan, sebab sebelum ni masalah kita, Saudara Fahmi, adalah bila kita berhadapan dengan MBM ni sepatutnya dah lama kaya, dah lama self-sustain. Tapi apabila ada entiti-entiti yang berkaitan membuat keuntungan, maka entiti ini telah dibawa lari, telah dimilik peribadikan, telah dimilik kumpulankan. Jadi kita nak stop benda-benda macam tu supaya at the end benefitnya kembali balik kepada MBM. Jadi apa yang kita buat adalah dengan set up MBM Holding, dan kemudian kita menamakan lembaga pemegang amanah, dan lembaga pemegang amanah ini ataupun board ini akan menjadi board selama mana dia jadi pemimpin MBM. Dan dia akan automatik habis apabila ketika dia habis tamat jawatan di MBM, untuk memastikan bahawa aset ataupun entiti bisnes MBM ini masih lagi dalam kawalan MBM, bahkan memberikan sumber pendapatan kepada MBM, dan nak pastikan yang penting adalah MBM tu mandiri. Dan sebab itu juga dia terkait juga dengan freedom of expression, iaitu kebebasan bersuara. Apabila kita terlalu bergantung dengan dana kerajaan, jadi kita tidak akan menjadi berani untuk menyuarakan without fear of favor. Terima kasih, Fahmi. Sama-sama Saudara Fitri. Mungkin sebagai perakhiran, kita hampir masuk ke jam kedua perbincangan kita pada malam ni. Menarik sekali, namun perlu untuk diakhiri juga. Saya buka dulu, beri ruang kepada mungkin Dr. Zulkifli Hasan. Apa mesej apresiasi khususnya kepada GPM dalam kita ini dan juga menyambut sambutan 2 dekad pada kali ini. Silakan Dr. Zul. Dan kesimpulan pada perbincangan. Baik, terima kasih Saudara Fahmi. Alhamdulillah, perbincangan yang saya rasakan yang sangat bermakna pada malam ini, sekadar perkongsian lontaran idea. Apa yang mungkin saya boleh rumuskan di sini adalah sudah sampai masanya untuk kita bermuhasabah, walaupun kita boleh bersyukur dengan pencapaian dan dengan pencapaian dan juga prestasi yang ada, dan sumbangan-sumbangan yang agak signifikan kepada masyarakat umumnya. Namun begitu, selari dengan perkembangan dunia, selari dengan perubahan masa dan perubahan landscape kemanusiaan yang merangkumi aspek global convergence of the crisis, yang merangkumi aspek technological development, yang merangkumi aspek development of international humanitarian law, yang merangkumi aspek the change of the nature of armed conflict dan sebagainya. Kita merasakan bahawa sudah sampai dan tiba masanya untuk civil society organisation kita menilai dan merangka satu plan yang baru ataupun the new landscape of architecture of agenda kemanusiaan yang merangkumi aspek-aspek berikut. Sebagai contoh, aspek pendanaan yang perlu inovasi, yang perlu inovatif dan perlu kreatif, melangkaui traditional funding,
Yang kedua adalah bagaimana menggunakan teknologi dan data driven yang boleh memastikan kita bergerak secara efisien, yang dipanggil sebagai data philanthropy ataupun competency map yang perlu ada. Dan yang ketiga adalah dari aspek capacity building of the organisation. Bagaimana kita perlu melihat untuk menambahkan ilmu, meningkatkan pengetahuan pengurusan organisasi, khususnya dari aspek governance, dari aspek management, dari aspek transparency, dari aspek accountability. Dan yang terakhir adalah bagaimana untuk kita civil society organisation membuka new landscape partnership dan collaborations yang inklusif dan universal, bekerjasama dengan pihak universiti, bekerjasama dengan pihak industri, bekerjasama dengan pihak kerajaan, bekerjasama dengan international agencies. Maka dengan kerjasama yang smart dan strategi ini bakal menjadikan GPM maupun civil society organisation lain akan terus ke hadapan, malahan akan dapat memberikan impak yang lebih besar. Mungkin saya ingin kongsikan sedikit tentang contoh organisasi yang begitu berkesan yang saya ingin kongsikan. Bagaimana yang pertama, saya ingin kongsikan bagaimana Oxfam, ya, Oxfam yang telah pun Oxford Committee for Famine Relief, bagaimana pada 1942 ditubuhkan sehingga hari ini mereka telah pun menggerakkan volunteers mereka, lebih 3 juta volunteers mereka, ya. Dan dari lebih 90 negara di seluruh dunia, dengan beratus juta dana yang telah berjaya didanai, dikutip, dan melebihi 3,000 partner seluruh dunia. Okay. Malahan ibu pejabat Oxfam itu bukan di Oxford, tetapi di Nairobi, Kenya. Ini mungkin yang kita boleh lihat bagaimana peranan sesebuah civil society organisation yang memberikan begitu signifikan kesannya kepada seluruh dunia, malahan mendapat pengiktirafan di seluruh dunia dengan yang begitu inklusif, universal, transparent dan sebagainya. Dan mungkin juga yang kedua yang mungkin yang kita boleh lihat adalah Islamic Relief Worldwide yang saya kongsikan tadi, bagaimana mereka telah pun berjaya pada 2019 saja mereka telah berjaya mengutip lebih kurang 130 juta. Dan 30 juta itu didanai menerusi produk and services termasuk charity shop mereka, dan mereka telah pun bergerak daripada lebih 30 negara, dan bukan negara Islam saja, malahan negara yang minoriti Muslim pun mereka masuk, dan ini menunjukkan keindahan, universality dengan inclusiveness dan sebagainya. Dan saya mendoakan supaya GPM insya-Allah akan terus melebarkan sayapnya dan akan terus berkembang, memberikan sumbangan dan jasa kepada semua, merentasi kaum dan agama, dan insya-Allah inilah GPM akan menjadi satu inspirasi kepada semua, kepada saya, kepada pelajar-pelajar universiti dan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zulkifli. Seterusnya sebagai perakhiran, Saudara Jufitri Johar. Terima kasih Saudara Fahmi dan GPM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ruang. Saya boleh simpulkan kepada 3 perkara pada malam ini. Iaitu saya tertarik pada buku yang ditulis oleh Kishore Mahbubani, Can Singapore Survive? Buku ini berkaitan dengan beliau menyebutkan bahawa untuk Singapore terus survive, maka mereka memerlukan idea-idea baru. Dan saya yakin kalau GPM nak survive, kita perlukan idea-idea yang baru. Kita perlu beberapa kepimpinan ketinggian GPM, maksud saya lah tu, kena mencari idea-idea baru bagaimana kita boleh menjadikan MBM terus bugar, terus segar dengan idea-idea yang baru. Sebab itu saya suka mencadangkan supaya kita boleh teruskan idea kita yang tertangguh dulu, iaitu Young Humanitarian Forum. Mungkin GPM boleh menjadi host dan menjadikan satu event yang penting untuk menjadikan Young Humanitarian Forum ni sebagai tempat untuk aktivis-aktivis kemanusiaan muda berkumpul. Kita boleh dapat apa yang disebut oleh Dr. Zul tadi adalah data-data orang kata aktivis-aktivis kemanusiaan muda daripada seluruh dunia. Mungkin ini kita boleh usahakan secara fahmi. Dan kalau diberikan rezeki nanti untuk saya berpindah platform ke World Assembly of Youth, WAY, mungkin ini juga benda yang kita boleh, sebab tahun ni kita nak bersara dah di MBM, jadi kita nak masuk ke platform yang baru. InsyaAllah ada rezeki di World Assembly of Youth, kita boleh, saya memang dah fikir lama dah benda ni, supaya kita boleh bawa sama-sama untuk menjuarai isu kemanusiaan, isu ketidakadilan ni bersama-sama dengan Global Peace. Selain daripada
memanfaatkan networking OIC Youth Forum yang kita menjadi wakil ataupun focal point kepada OIC Youth Forum, yang mana kita boleh expandkan orang kata kemahiran humanitarian kita, skill kemahiran kita ke dunia OIC. Dan saya mendoakan dan mengharapkan supaya MBM terus maju, dan saya ucap terima kasih juga diberi ruang untuk menjadi panelis bersama-sama dengan panelis yang kategori heavyweight ni, Dr. Zul ni. Jadi saya rasa gembira kerana bukan saya dapat menyampaikan, jadi kita dapat juga banyak input-input. Ni dah orang kata the beauty of having a heavyweight panelist. Terima kasih banyak GPM, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua panel kita, Saudara Jufri Johar dan juga Dr. Zulkifli Hasan. Ini mungkin antara lain sebagai satu manifestasi keberadaan kita di lapangan untuk kita juga diisi dengan substan ataupun input-input penting selain daripada kita belajar untuk kita perkukuhkan organisasi, tapi saya kena percaya juga rakan-rakan yang mengikutinya juga boleh sesuaikan dalam konteks dan apa yang kita ada sekarang ni, walaupun berbeza segmen dan juga kita kata organisasi itu sendiri, tetapi ianya terpakai dan applicable kepada semua. Jadi saya cukup menghargai masa dan peluang yang ada pada malam ni, dan perbincangan pada malam insya-Allah bermanfaat. Terus bersama kami dalam Globis Mission, like Facebook kami dan juga Sejagat TV di YouTube. Anda boleh dapatkan cariannya selepas ini. Terima kasih sekali lagi kepada dua panel kita. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum, saya Zikri. Tentuan aja tentu. Ada sofa.